Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, surah Ghafir ayat yang ke-67. 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukhan wa minkum man yutawaffa min qabl walitablu ajalan musamman wa la'allakum taqilun. Ayat 67 merupakan ayat dalil akli, dalil akal. Sekali lagi, kerana sebelum itu Allah cerita pasal dakwa tauhid surah, iaitu pada ayat yang 60, pengulangan semula. Ayat 60 dalil surah, iaitu hendaklah berdoa kepada Allah sahaja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wahai hamba-Ku, Tuhan berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Jadi bila Allah tegaskan tentang dalil, hanya dia saja untuk diminta pertolongan dan untuk diibadat, maka kenapa? Maka Allah pun ceritalah bab kenapa perlu berdoa dengan dia, kenapa perlu ibadat khusus untuk dia. Maka dipanggil dalil akli untuk menyokong dakwa tentang perlunya minta doa, perlunya ibadat kepada dia saja. Apa dia? Huwallazi khalaqakum, dialah saja yang telah menciptakan kamu min turabin, dari tanah. Ini tu kitalah datuk Nabi Adam. Nabi Allah Adam dibuat daripada tanah. Thumma min nutfatin, kita semua daripada air mani mak bapak kita. Thumma, kemudian dari air mani tersebut, min alaqatin, menjadikan segumpal darah. Thumma, kemudian daripada segumpal darah tersebut, yukhrijukum tifla, dia mengeluarkan bayi daripada rahim mak kita dikeluarkan. Thumma, kemudian litablughu ashuddakum, kemudian menjadi dewasa daripada bayi, dewasa. Thumma, kemudian litakunu syuyukha, menjadi tua, orang tua. Tu daripada janin, bayi, dewasa, menjadi orang tua macam kita sekarang lah. Agar kalian litakunu syuyukha, menjadi kamu menjadi tua sekarang ini. Wa minkum man yutawaffa, dan sebahagian daripada kamu diwafatkan. Macam kawan-kawan kita mati masa budak, ada juga mati masa dewasa, ada juga mati masa tua. Allah kata, wa minkum man yutawaffa, sebahagian kamu aku wafatkan awal, min qablu, dari sebelumnya. Walitablu ajalan musamma, dan agar kamu sampai di waktu yang tertentu. Kita ini alhamdulillah belum mati lagi, akan dipanggil juga. Itulah Allah, tugas Allah buat kita, matikan kita. Maka bila Allah cerita macam ini, dia yang buat, dia yang matikan. Wala'allakum ta'qilun, untuk apa? Untuk kita berfikir. Dari akli untuk kita berfikir. Allah saja boleh buat kita, Allah saja boleh matikan kita, Allah saja boleh menghidupkan kita balik untuk dibangkitkan semula. Itulah pasal kita perlu bergantung dengan dia, kita perlu minta tolong dia, kita perlu beribadat untuk dia sahaja, tidak kepada selain dia. Pasal selain daripada tak mampu nak buat perkara-perkara ini. Huwallazi yuhyi wa yumiit, dialah saja yang boleh mematikan dengan cara
Tak ambil, dia saja boleh menghidupkan kita, wa yumitu, dan mematikan kita dengan cabut roh. Maka faiza qada amran, maka bila ditetapkan suatu perkara, nak mati kerana hidup ke apa-apa perkara yang Allah nak buat, maka fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Amat cepat, sekadar ada iradah saja tu jadi secepat, maka yaqulu lahu kun fayakun, maka cepat sangatlah. Kalau kita nak buat benda, kita buat dulu, dia tak ada, Allah buat jadi, maka berlakulah perkara tersebut yang ada niat nak jadi tersebut. Itu yang 69. Maka dalil akli atas kudrat Allah. Maka ayat 69 dipanggil ayat teguran. Dah Allah bagi tahu sifat dia, dah Allah bagi tahu kudrat dia, dan dia juga bagi tahu kenapa perlu berdoa dengan dia, minta tolong dia, beribadat dengan dia. Tetapi kebanyakan manusia degil, kebanyakan manusia sombong. Maka Allah buat ayat zajrun kepada manusia semua, iaitu alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Tidakkah kamu hairan wahai manusia? Tidak kamu pelik wahai pembaca-pembacaan Al-Quran semua? Dah tahu dah Allah hebat semacam ini, Allah kudrat macam ini. Kenapa mereka lagi membantah mengenai ayat-ayat Allah? Kenapa manusia tidak berusaha belajar memahami ayat-ayat Allah sedangkan dia daripada Allah? Kenapa? Tu tanya. Maka anna yusrafun, maka bagaimana manusia dah tahu perkara ini tapi masih lagi dipalingkan tentang kebenaran Al-Quran itu. Pengulangan semacam semalam juga. Macam bagaimana Allah menegur degilnya hamba, dah tahu dah Quran daripada Allah untuk dipelajari dan beramal dengannya, supaya amalan kita, akidah kita sama dengan yang Allah redha. Tetapi kebanyakan manusia berpaling daripada mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana maksud berpaling tersebut? Kenapa? Bagaimana anna yusrafun? Ayat yang ke-70. Alladzina kazzabu bil kitabi, iaitu orang-orang yang mendusta akan ayat-ayat kitab kami. Allazina kazzabu bi kitabi, maka orang-orang yang mendustakan kitab kami, yakni kitab Al-Quran untuk kita, mendustakan kitab Al-Quran. Sedangkan wa bima arsalna bihi rusulana, sedangkan Al-Quran itu dibawa oleh rasul kami yang telah kami utuskan untuk mengajar ayat-ayat Allah, surat daripada kami. Kenapa masing-masing degil tak nak ikuti juga? Itu maksudnya. Degil sekali manusia. Kenapa mereka berpaling, sanggup buat perkara-perkara lain? Al-Quran dipandang lekeh saja, tidak usah nak belajar memahami, nak baca, nak beramal dengan dia, tak cana dengan Al-Quran. Tapi sikap kedegilan, sikap kesombongan, sikap kejalan manusia yang jauh sangat dengan Al-Quran ini, maka Allah ancam. Ancam macam mana? Ancam dengan takhwif ukhrawi, ancaman akhirat. Bila kamu mati nanti, kamu tahulah wahai manusia, fasaufa ya'lamun, kamu akan mengetahui kelak atas kedegilan, atas kesombongan kamu akan ketahui kelak. Dalam ayat-ayat yang lain Allah tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Atas dunia dulu tak ada ke orang baca ayat Nabi aku, baca ayat-ayat aku? Kisah adanya pertemuan hari akhirat ini, kamu akan dibangkitkan, kamu akan ditanyakan tentang ayat-ayat kami, akan ditanya perkara ini. Fasaufa ya'lamun, kelak kamu pasti akan disoal perkara ini. Kelak kamu akan mengetahui, aku akan hukum kamu atas dasar kamu tidak menyegerakan untuk menumpukan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka untuk gitu, bila dia tidak memahami ayat-ayat Allah, segala amalan, segala akidah mereka tak sama dengan kitab Al-Quran. Bila tak sama, maka dia termasuk kategori mendustakan ayat-ayat Allah, kerana akidah dan amalan dia tak sama dengan apa yang Allah perturunkan. Bila mana Allah, ketika kamu tahu, ketika kamu mengetahui kelak, fasal faya'lamun, urutan dia, ketika bila kau mati saja wahai hamba,
izil aghlalu, ketika aku belenggu kamu. Ketika itu pada masyarakat nanti, bila aku nak heretkan kamu ke dalam neraka jahanam, maka izil aghlalu, kami akan perintah malaikat belenggu. Belenggu ini ialah tangan diletakkan ke atas, diikat dengan rantai daripada belakang, kaki dirantai, fi anaqib, dibelenggu di leher-leher mereka, wassalasilu, dan kaki mereka dirantai. Kita tengok filem-filem purba, tengok filem-filem orang putih ke, filem Lee pun ada, kisah penjahat-penjahat, kisah hamba-hamba yang ditangkap, maka mereka diikat dengan rantai, dibelenggu, dibelenggu, kaki diikat, maka mereka akan hamba abdi lah, bagi hamba abdi. Maka wassalasilu, kaki dirantai, leher diikat. Kenapa? Ini hukuman orang yang jauh sangat dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Maka najis, kotor. Kenapa kotor? Kenapa najis? Pasal dia tidak ada Al-Quran dalam diri dia tu. Ruh Al-Quran tidak ada pada ruh dia. Maka ruh yang tidak ada ruh Al-Quran, maka amat-amat hina, selayaknya dibakar saja tempatnya. Malaikat pun jijik nak pegang. Maka bila jijik, maka Allah perintahkan malaikat, yushabuna, seret mereka dengan rantai. Masya Allah, amat-amat hina, amat-amat najis orang-orang ahli neraka ini. Maka ikat leher, ikat kaki, maka mereka diseret menuju kepada api neraka jahanam, dibalingkan ke dalam neraka jahanam. Setelah ditanya ayat tadi, saya tanya kenapa kamu dihumbarkan neraka jahanam, tidak adakah orang ajar ayat-ayat kami supaya kamu faham, supaya kamu berfikir? Mereka kata ada, tapi kami saja yang lalai-leka. Maka ketika itu juga Allah balingkan dia. Itu macam mana? Fil hamimi, dia baling mana dulu? Tempat pertama dia baling dalam air yang sedang menggelegak. Air yang amat-amat panas, direbus. Kita direbus dulu. Bila rebus hancur semua kali, Allah naikkan balik, diangkat keluar. Thumma, kemudian finnari yushajaru, dibakar pula dengan api neraka. Dibakar dengan api neraka, keluar balik, naik balik, rebuh balik. Itulah kehidupan selama-lamanya. Tengok, bila kita baca ni bukan kita dah tahu semua dah. Cuma nak ulang-ulang supaya sebati dengan jiwa kita, supaya takut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita takut, kita akan bertakwa. Takut dengan dia, kita jaga hukum-hukum dia dengan taat kepada dia. Dengan cara macam mana? Dengan cara sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Maka semua kata, oh ya, saya dah tahu semua, tapi tak masuk. Bila tak masuk, kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun, masuk dengan air gelegak, keluar balik, masuk dalam api neraka, bakar dengan api neraka jahanam, keluar balik. Begitulah selama-lamanya. Lepas itu fizikal punya hukuman. Maka Allah nak torture otak kita pula, rohani kita pula. Dia kata apa? Thumma qila lahum, dan dikata kepada mereka. Allah perintahkan malaikat marah dengan kita. Di samping tanya kenapa diubah tadi, tanya lagi, aina ma kuntum tusyrikun. Mana dia? Kalau terjemahan kan, itu masalah bila orang baca terjemahan, tak mengaji Quran secara bertalaki, mereka tak faham. Aina ma kuntum tusyrikun. Kalau terjemahan dia, mana dia berhala-berhala yang kamu sekutukan dulu? Lepas tu setengah kita tak takut dengan perkara-perkara syirik. Pasal bagi mereka, syirik hanya menyembah berhala saja. Kenapa? Ini punca dia. Pasal kita tak faham. Kita tak faham kesyirikan ialah bukan orang kafir itu menyembah berhala. Berhala itu ialah hanya kiblat tawajuh saja. Apa di belakang berhala tadi? Belakang berhala ialah ruh-ruh wali, ruh-ruh nabi, ruh-ruh orang-orang alim yang mereka
yang mereka tawajuhkan. Itu maksudnya yang mereka puja perkara-perkara ini. Mula-mula dibuat patung dulu, lama-lama mereka ambil berkat, mereka minta tolong. Itu maksud tusyrikun tadi. Mana dia orang-orang yang kamu menyembah, mana dia orang-orang yang kamu minta doa, mana dia orang-orang yang akan bergantung dengan dia masa dunia dahulu. Bagi tahu aku sekarang ini, min dunillah selain Allah. Sepatutnya kau minta dengan Allah saja, kau ibadat dengan Allah saja. Kenapa kau minta dengan selain Allah ini? Apa jawab dia? Tengok dia boleh jawab. Orang neraka jahanam dia boleh jawab. Qalu dhallu anna. Mereka berkata apa? Mereka berkata mereka semua sekali telah hilang, lenyap semua sekali dah. Tak ada dengan kami pun. Tak ada. Kami tak nampak mu hari ni. Kenapa tak nampak? Pasal atas dunia dahulu mereka hanya bertepuk sebelah tangan saja. Mereka pergi berkubur-kubur. Ya Syekh, tolonglah anak cucu ni masalah ni. Anak cucu ada sekian hajat sekian-sekian. Anak cucu ada masalah sekian-sekian, tolonglah. Rupa-rupanya Syekh yang dia seru dalam kubur tu tak tahu pun, tak dengar pun, tak boleh tolong dia pun. Ini Allah bangkitkan. Bila pergi ke hari akhirat nanti, Allah tanya, mana dia orang yang kamu seru atas dunia dahulu? Mana dia orang yang atas dunia dahulu kamu minta pertolongan dia untuk menyelesaikan hajat kamu? Mana dia orang atas dunia dahulu kamu minta supaya diselesaikan masalah kamu? Tunjuk dengan aku sekarang. Maka rupa-rupanya masa atas dunia dulu orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahil hanya bertepuk sebelah tangan saja. Mereka berperasan ke orang-orang ruh-ruh yang mati ini dengar suara dia, boleh tolong dia, boleh selesai hajat dia, boleh sempurna masalah dia, maka dia menyeru. Rupa-rupanya bila mati, Allah minta nak dalil bukti dia, tidak ada rupanya. Dhallu anna. Mereka telah hilang lenyap semua sekali. Bila mereka telah hilang lenyap sekali, bagaimana mereka nak berdepan dengan Allah? Maka mereka cuba berbohong. Ini soalan yang Tuan Ari tanya semalam. Adakah orang neraka ini boleh berfikir? Boleh berfikir. Dia cuba nak berbohong lagi pasal atas dunia dulu dia perangai dia suka berbohong. Dia kata apa? Ballam nakun nad'u min qablu syai'a. Wahai Allah, atas dunia dulu sikit pun aku tak berdoa dengan orang lain, sikit pun aku tak buat syirik. Dia mula dalih lagi. Itulah degilnya manusia. Bila dunia ini dia suka berbohong, di sana pun dia akan terus berbohong lagi. Kenapa dia berbohong? Pasal nak selesaikan masalah, nak dihumbangkan ke dalam neraka jahanam. Maka kadzalika, demikianlah yang mereka menafikan apa yang mereka buat atas dunia dulu, sedangkan Allah catatkan semua seterang bintang At-Tariq. Kita mengaji surah At-Tariq dulu, bagaimana jelasnya kesalahan, jelasnya kesyirikan mereka dicatat oleh malaikat, dijelaskan oleh buku-buku amalan mereka. Mereka hanya berbohong nak melepaskan dirinya, tapi Allah kata kadzalika, demikianlah yudillullahu al-kafiru, demikianlah kami sesatkan atas dunia pasal mereka jauh sangat dengan ayat-ayat kami, maka kami sesatkan dengan memberi layanan untuk syaitan-syaitan, membisikkan supaya membuat perkara-perkara kesyirikan. Pasal apa? Pasal mereka telah menjadi melupakan, mereka berdoa juga kepada selain Allah, maka mereka telah kufur, mereka telah syirik pada Allah, mereka termasuk golongan-golongan orang yang engkar. Kadzalika yudillullahu al-kafirin. Maka kenapa macam itu? Maka Allah hurailah punca sekali juga teguran untuk mereka juga, ialah dzalikum bima kuntum tufrahuna. Demikianlah itu. Kenapa? Bima kuntum, kerana kamu adalah atas dunia dulu tafrahuna, bersukaria fil ardi. Kamu atas dunia dulu seronok sangat duduk di dunia, hingga ghaflah, hingga lalai nak baca ayat-ayat kami, hingga lalai nak faham ayat-ayat kami. Kamu pergi buat perkara-perkara lain, membuat perkara-perkara. Tengok selain dari kitab Al-Quran, kamu tengok kitab-kitab yang lain. Ada orang tanya, salahkah hanya kalau wahyu saja betul, selain wahyu tak betul? Yang lain betul kalau tak bercanggah dengan
Al-Quran dan wahyu. Bukan kata nak buang semua kitab-kitab, tapi kalau kitab-kitab tersebut tak sama dengan Al-Quran dengan hadis, itu merupakan bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan daripada selain Allah, dinamakan bisikan-bisikan syaitan. Maka bisikan syaitan kalau bercanggah kena tinggalkan. Atas faktor itulah kita kena faham semua Al-Quran dengan semua hadis, barulah kita tahu kita baca kitab lain tolak kalau dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis ini. Masa kesan daripada mereka tak belajar Al-Quran, maka mereka bergembira dengan dunia, buat amalan-amalan yang bercanggah dengan Al-Quran, kononnya benar perkara tersebut, maka Allah kata tafrahuna fil ardi, mereka bergembira dengan dunia bi ghairi haqq, tanpa benar, tanpa kebenaran sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sebab tu dinamakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, kerana amalan yang mereka buat jauh daripada Al-Quran, maka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka bila mereka dalam hati mereka yakin dengan ilmu mereka, yakin dengan amalan-amalan mereka, pasal mereka jahil Al-Quran, maka wabima kuntum, dan kerana itulah kuntum tamrahun, mereka beramal. Tamrahu ni, tafrahu kan tamrahu ini ialah kesombongan hati. Bila hati sombong, merasakan amalan dia betul walaupun tidak ada dalil bukti, maka menyebabkan fizikal mereka tamrahun. Tamrahun ialah fizikal mereka amalan mereka buat. Mana fi'li? Fi'li maka tafrahu qauli dan juga qauli atau apa dia tu qalbi, dalam hati dia sombong. Bila sombong dia tunjuk dia beramal dengan tamrahu. Dua-dua tadi tak ikut dalil dan bukti, itu punca mereka dihumbankan ke dalam neraka jahanam tadi. Maka bila atas dasar mereka jauh beramal, amalan yang salah, akidah yang salah, kerana tidak sama dengan Al-Quran dan Nabi cerita, maka udkhulu abwaaba jahannam, masuk kamu semua ke dalam neraka jahanam. Dia perintahkan mereka tangkap, humbarkan ke dalam neraka jahanam. Berapa lama? Khalidina fiha, selama-lamanya. Selama-lamanya. Semoga Allah jauhi kita daripada duduk dalam neraka jahanam. InsyaAllah. Takut-takut, ngeri sangat suasana macam ini. Fabi samathwal mutakabbirin, itulah tempat yang sepatutnya diduduki, tempat tinggal orang-orang yang sombong, orang-orang yang degil. Punca dia kerana sombong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sombong kerana degil ataupun sombong kerana jahil, semua sekali menyebabkan amalan-amalan mereka tak sama dengan dalil dan bukti pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka ayat 77 juga ulangan semula bagaimana masyarakat Arab yang tidak memberi penekanan kepada akidah yang benar, mereka rasa boleh kongsi-kongsi akidah, amalan-amalan ini, boleh toleransi dalam beragama. Kita boleh ikut dia, kadang-kadang dia boleh ikut kita, sebagaimana surah Qul ya ayyuhal kafirun. Maka kadang-kadang kita ikut kami, kadang-kadang aku ikut kamu. Apa salahnya untuk keharmonian kaum, keharmonian agama, supaya masyarakat tak berpecah belah kononnya, supaya masyarakat berbaik-baik. Boleh macam itu. Maka atas dasar perkara macam ini, maka Allah sekali lagi ulangan semula, iaitu i'adah apa dipanggil, pengulangan semula toleransi dalam agama ni. Wahai fasbir inna wa'dallahi haqq, maka bersabarlah wahai Muhammad, bersabarlah kerana atas sikap-sikap orang Arab jahiliyah, orang Arab jahiliyah yang degil sangat. Bila kamu tak nak bertoleransi dalam agama, mereka marah kamu, mereka hina kamu, mereka melabel kamu dengan berbagai-bagai tomahan, maka bersabarlah sekejap. Janji Allah tetap benar. Untuk apa? Untuk menghukum orang yang tak nak mengkhususkan dalam akidah yang jelas, amalan yang jelas saja. Golongan-golongan ini dia mengamalkan bukan setakat dia beramal, dia memusuhi golongan-golongan yang beramal dengan tulus ikhlas, maka Allah pujuk Nabi. Ini dipanggil i'adah tasliyah, pengulangan
pengurangan pujukan Nabi. Pasal Nabi rasa sedih sangat, sahabat-sahabat pun rasa terkilang sangat kerana dipukul, diseksa. Bilalah Allah nak hukum golongan-golongan degil ini. Bilalah Allah kata dalam ayat yang sebelum ini, pasti kami tolong Nabi kami, pasti kami tolong orang beriman di kalangan kami. Memang janji Allah macam itu. Dah. Inna lanan suruh lana dulu. Ayat tu dah. Maka di sini pengulangan semula. Bila dia baca ayat tu, bila Allah tolong kami ini, maka Allah buat ayat tasliyah, ayat pujukan. Sabar wahai Muhammad, sabar orang beriman. Janji aku tetap benar. Janji Allah tetap benar. Orang engkar aku akan humbang dia ke dalam neraka jahanam. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabarlah wahai Muhammad, wahai orang Islam, janji Allah pasti benar. Fa imma nuriyannaka, bila masa hukuman tadi nak kenalkan dia ni, maka 2-3 kemungkinan. Kadang-kadang kami akan hukum orang degil tadi, fa imma nuriyannaka, maka jika kami perlihatkan kepada kamu ba'dallazi, kami akan tunjuk pada kamu masa kamu hidup lagi wahai Muhammad. Kadang-kadang kami hukum pasal dia degil sangat dalam perang Badar, kami tunjuk dengan kami hukum 70 pemuka-pemuka Arab ini. Ataupun fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum au yatawaffainaka, atau kami wafat kamu dulu. Lepas kamu wafat, baru aku hukum mereka tersebut. Ikut akulah pasal aku Allah. Kamu cuma bersabar saja pasal kamu kena dengar, kamu kena yakin janji Allah tetap benar. Kamu ambil perkataan itu. Ini untuk kita, Itu saja pesanan kita. Maka kena betul-betul pegang janji Allah Subhanahu wa taala. Fa ilaina yurja'un. Pasal pusing macam mana pun makhluk semua pasti pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Nak lari ke, tak nak lari ke, jahat ke, tak ukur dunia ke, pasti mereka akan pergi menemui Allah. Pasti Allah akan tunaikan janji mereka masa pergi menemui Allah. Pasal setiap manusia ada malaikat yang mencatat perangai-perangai dia atas dunia. Dia zalim, dia syirik, dia amal sikit, semua sekali dicatatkan semua sekali. Kamu jangan risaulah. Maka Allah pun nak pujuk Nabi, Allah pun nak pujuk orang beriman. Maka Allah buat kisah bagaimana takhwif duniawi, ancaman-ancaman dunia dahulu pun berlaku semacam ini. Nabi-nabi lain pun, wahai Muhammad, aku buat benda yang sama saja. Pasal setiap nabi pun dia ajar ayat-ayat aku, mereka degil. Bila mereka degil, kadang-kadang aku hukum di dunia, kadang-kadang aku nak tambah hukum di hari akhirat. Dipanggil ayat takhwif, ancaman-ancaman dunia, di mana kadang-kadang Allah hukum dunia lagi. Walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh kami telah mengutuskan rasul min qablika, dari sebelum kamu, minhum man qasasna, sebahagian daripada mereka kami ceritakan. Rasul yang Allah cerita dalam Al-Quran hanya sekadar 25 orang. Dalam kitab-kitab yang lain ada juga mengatakan 300 orang. Nabi pun sama, tak tahu. Ada mengatakan 100,000 Nabi, 100,000 tapi tak nak kenal. Maka kita wajib yang tahu beriman dia dengan dia. Yang ada Al-Quran sekadar 25 orang yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah kata, man qasasna, tahu kami qasas, ceritakan alaika, kata kamu, wa minhum man lam yaqsus alaika, sebahagian besar kami tak ceritakan. 100,000 Nabi pun kami tak cerita siapa Nabi tersebut. Yang ke-300 orang Rasul pun kami tak pernah cerita pun. Itu untuk rahsia kami semua, tak perlu nak cerita pun. Wa maka dan tidak patut li rasulin, bagi seorang rasul, ayati bi ayatin, untuk mendatangkan suatu tanda. Ini penting. Ini penting. Setengah golongan-golongan yang berserban sekarang ni, hebat ahli agama ni, dia mengatakan Nabi ada mukjizat. Nabi Nabi ada kuasa, boleh keluar mukjizat sendiri tanpa izin Allah pun Nabi boleh buat. Sebab tu kita kena minta dengan Allah. Wali ada keramat, hak wali sendiri bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menafikan. Setiap mujizat mesti diizinkan oleh Allah, bukan hak Nabi. Setiap keramat mesti diizinkan oleh Allah, bukan hak wali-wali tadi.
Jangan tak payahlah minta dengan wali, tak payah dengan minta Nabi untuk nak selesaikan masalah, untuk nak sempurnakan hajat, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa biiznillah. Kamu wahai Muhammad, kamu wahai rasul-rasul, tidak ada kuasa nak mukjizat pun kecuali aku yang bagi. Aku ikut akulah. Kalau aku nak bagi, aku bagi. Kalau benda tu ada kepentingan atas agama aku akan bagi. Kalau benda tidak ada kepentingan agama aku tak bagi. Sebab itu Nabi Muhammad kita, berbagai-bagai orang Arab minta, aku nak minta terusan lah, nak minta rumah emas lah, nak minta saliran di Mekah, tapi tak, Allah tak bagi. Tak dapat lah benda tu. Maka dia pegang dalil bukti nak semua sekali dengan izin Allah. Biiznillah, ayat illa biiznillah. Kita nak berbahan orang, baca ayat ni. Nabi tak boleh sesuatu kecuali dengan izin Allah. Fa iza jaa amrullahi qudiya bil haqq. Bila telah datang perintah Allah, dah benar-benar baru berlaku benda tu. Bila Allah perintah, baru menjadi. Maka wa khasira hunalikal mubtilun. Maka rugilah. Rugi besar lah. Patut ayat-ayat rugi ni, ayat Al-Quran, dia bincang bab rugi. Pasal apa? Rugi pasal kita hidup di dunia ni nak untung dah. Tiba-tiba kita rugi. Pasal apa rugi? Pasal kita rugi, kita tak memahami Al-Quran, maka amalan-amalan kita bercanggah dengan hukum hakam. Bila bercanggah, amalan kita tak sama dengan kehendak Allah. Allah tak reda. Kita rasa Allah reda, kita berprasangka. Maka ketika itu kita rugi dah. Dalam akaun kita telah tercatat dah. Kita rugi, atas dunia rugi dah. Tetapi hunalika di sana, di akhirat, al-mubtilun, orang yang buat dosa dunia ini baru zahir kerugian dia. Pasal apa? Pasal dia buat amal yang salah, ditukar menjadi azab. Teori telah bertukar kepada praktikal. Atas dunia hanya teori. Daripada mana teori? Daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dah ada teori. Buat jahat dosa, buat jahat dosa. Tapi teori tersebut akan bertukar kepada praktikal atau hukuman bila hunalikal mubtilun. Bila kau mati saja, dosa yang kamu buat, amal yang bercanggah dengan Al-Quran, kami akan bertukar menjadi apa tu, azab sengsara di hari akhirat, yang ni azab yang paling besar, dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Jaga-jaga, jaga-jaga. Atas itulah kita kena mengamalkan sunnah berdasarkan dalil dan bukti daripada hadis yang sahih. Jangan berprasangka saja, oh amalan tok nenek, oh amalan ini benda baik. Jangan. Kita perlu cek, kita perlu siasat, adakah amalan-amalan kita tersebut ada dalil dan bukti. Jangan sekadar berprasangka saja. Pasal apa? Pasal kalau berprasangka, kita takut wa khasiru hunalikal mubtilun. Kita buat satu sia-sia saja amalan kita dunia ni kerana tak sama dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah cerita tentang diri dia, cerita tentang hukuman-hukuman dia semua sekali, maka Allah buat sekali lagi sebagai lagi dalil akli betapa kudratnya Allah. Wahai hamba, kamu tak takut ke dengan aku cerita dengan kamu tentang kudrat aku, tentang esanya aku, tentang hari akhirat aku, tentang amalan Nabi aku, tentang hukuman besar akhirat, syurga neraka nak bertunggu kamu tak takut lagi ke? Aku tambah lagi. Kalau kamu tak faham lagi, aku tambah lagi tentang nikmat-nikmat dunia ini aku yang bagi, wahai hamba. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah yang menjadikan binatang ternak kamu. Sebahagian binatang tadi kamu naik dia, sebahagian binatang lagi kamu makan daging-daging dia, lembu, kuda, unta dan berbagai-bagai lah. Saya laju sikit. Walakum fiha manafi'. Mana setengah-setengah daripada binatang tersebut kamu dapat manfaat daripada dia. Manfaat makan daging dia, minum susu dia. Walitabluhu 'alaiha hajatan, dan separuh-separuh lagi kamu dapat hajat dengan naik kenderaan tersebut. Kamu nak pergi mengaji ke naik unta sebagai contoh, memenuhi hajat kamu. Dulu tak ada kenderaan dah, maka unta sebagai kenderaan, maka dia gunakan unta tadi sebagai kenderaan untuk pergi menuntut ilmu ke, musafir ke. Allah kata itu pun aku bagi juga, amal jasa aku juga nak tolong kamu.
fi sudurikum alaiha, dalam hati kamu ada hajat sesuatu, kamu guna kenderaan-kenderaan dalam bentuk binatang-binatang kenderaan ini. Wa alaiha wa alal fulki tahmalun, dan kadang-kadang ada juga kapal-kapal pengangkutan, maka kamu guna kapal, kamu naik binatang-binatang kapal. Ini aku, jasa aku juga wahai hamba. Allah buat binatang, Allah buat manfaat kepada binatang, Allah buat pengangkutan sebagainya wahai hamba. Aku yang urus tabir kamu semua untuk kamu duduk di dunia. Kenapa kamu mendustakan ayat aku lagi? Kenapa kamu tak nak beramal dengan ayat-ayat aku lagi tentang hebatnya aku semacam ini sekali? Lagi wa yurikum ayatihi, dan ia melihat pada kamu tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami. Maka bila Allah cerita detail sekali, itu tanda-tanda kebesaran kami wahai hamba. Tapi perkara-perkara ini kalau kita tidak ulang, dia macam air mengalir, tak tahu. Tidak ada masa kita nak memikirkan tentang kebesaran Allah. Tidak ada masa kita nak memuji Allah. Tidak ada masa kita nak berdoa dengan Allah. Tidak ada masa kita nak bergantung dengan dia. Pasal apa? Pasal kita hanya baca secara sepintas lalu saja, tidak betul-betul khusyuk, tidak betul-betul faham apa hasrat Allah sebenarnya. Sedangkan wa yurikum ayati, maka kami memperlihatkan kamu tanda-tanda kebesaran kami. Fa ayya ayatillahi tunkirun, mana nikmat lagi kamu nak dustakan lagi wahai hamba? Nikmat mana lagi kamu nak dustakan lagi? Terlalu banyak nikmat aku bagi kepada kamu wahai hamba, tapi kamu betul-betul degil lah wahai hamba. Aku cerita dah habis dah 80 ayat aku cerita tentang kehebatan aku, tapi kenapa kamu tak nak ikut aku lagi? Kenapa kamu tak nak aku lagi? Kenapa kamu tak nak bertukar lumuh untuk baca ayat-ayat aku lagi dengan memahami yang dengan bertadaburnya? Nikmat apa lagi kamu tak ikut wahai hamba? Segala-galanya untuk aku, segala-galanya aku keluarkan. Nikmat aku semua kamu nak, kamu tak fikir pun. Tapi kamu, hak kamu sikit pun kamu tak nak taat pada aku. Degil, zalim. Manusia ni degil dan manusia yang zalim. Selayaknya lah manusia dibakar, najis. Maka bila tengok macam ini, maka Allah buatlah takhwif duniawi, ayat-ayat bagaimana ni bila Allah cerita macam Allah dipanggil takhwif duniawi, dan juga termasuk digabung juga dengan dipanggil ayat dipanggil ayat rungutan Allah Subhanahu wa taala, syikayah. Allah merungut degilnya hamba. Dah kenal Allah tapi masih lagi tak nak berfikir lagi. Afalam yasiru fil ardi, kalau kamu tak percaya juga wahai hamba-Ku, cuba kamu berjalan, musafir. Yasiru fil ardi, ziarah, musafir di dunia. Fayanzuru, lihat, perhatikan, kaifa kana akibatul lazina min qablihim, bagaimana kesan sejarah-sejarah umat-umat dahulu yang kami dah hukum dia. Tapi kalau orang tanya sekarang kawan-kawan kita yang baru pencen ni banyak duit tu, tanya dia, "Oi, asyik pergi luar negeri saja ni?" Tahulah dia duit dekat 2-3 juta seorang, pencen dah. Dia duit banyak. Tanya dia, "Syekh, asyik pergi luar negeri saja sekarang ni?" Oh, pergi apa dia? Meninjau kebesaran Allah. Pandai dia cakap. Meninjau kebesaran Allah. Kononnya itu bukan isu, itu dalihan. Kalau orang betul-betul meninjau kebesaran Allah seperti ayat ini, fayanzuru, memerhatikan betul-betul kebesaran Allah, nescaya dia akan bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal dia keluar negara, dia tengok kebesaran Allah, maka hasil mengagungkan Allah, Allah akan masukkan rasa takut, taat, nak menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dah tiap-tiap menghabiskan masa kat luar negara saja, surau, masjid, Quran jauh sekali, apa buktikan mana dia tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ayat ni kena golongan-golongan yang bagi saya orang marah ni kan, orang tengok video ni marah ni, apalah ustaz ni duk kutuk dia ni. Nah, tapi kenyataan, kalau kita kata kita pergi luar negara, melancong, nak tengok kebesaran Allah, buktikan.
Kalau kesan daripada pergi luar negara, betul-betul tengok membesarkan Allah, nescaya di balik tersebut dia akan datang solat berjemaah, duduk dalam majlis-majlis ilmu, dia akan menambah ketaatan, nampak dia punya perubahan dia. Tapi kalau makin hari makin jauh, maka itu hanya dalihan saja, berdalih. Maka di akhirat pun dia akan berdalih juga nanti. Maka bila kamu tengok wahai hamba di luar negara, di dunia luar, tengok Allah kata ni, tengok benda ni, kanu aktsara minhum, sungguh pun sebagai besar daripada mereka yang aku kenakan hukuman tadi, wa asyaddu quwwah, mereka jauh lebih kuat daripada kamu wahai orang Arab. Kamu pun kecil-kecil orang Arab, tak rumah pun kecil-kecil, tak kaya, tak negeri kamu pun pada apa tu kering. Tapi kaum Ad, kaum Samud, kaum Kipti, semua hebat-hebat, kaya-kaya, kuat-kuat, tapi mereka pun aku hukum. Mereka pun aku dah hukum mereka ini. Fil arjatamu kaumnya, kamu pergi tengok tadi. Quwwah wa asyadda quwwah wa atharon, dan nampak kesan-kesan sejarah yang ketamadunan mereka. Kaum Ad hebat, dia boleh buat bukit-bukit di istana dalam bukit dengan batu-batu, dia buat siang hari dia akan bertukar menjadi panas. Siang hari bertukar menjadi sejuk macam aircon. Malam hari bertukar menjadi panas untuk elakkan sejuk. Hebat orang kaum Samud, orang kaum Ad, hebat mereka. Kamu apalah orang Arab, tapi kamu sombong saja. Kalau jadi macam ini, sepatutnya orang keluar menziarah. Tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jahat Allah hukum, tapi dia tak berubah juga. Kalau dia berubah betul-betul macam ni, ada juga, bukan semua. Kalau ada kawan-kawan kita yang selalu pergi melancong mana tadi, dia ambil pengajaran daripada yang Allah hukum, dia balik, dia berubah, itu yang sepatutnya lah memenuhi tuntutan ayat ini. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tidak berguna bagi mereka apa yang mereka telah usahakan. Sia-sia je. Nah, alangkah bagusnya duit tersebut digunakan untuk jalan Allah. Pasal pasti Allah tanya. Nah, tapi mereka menipu diri mereka dengan sepatutnya mereka gunakan segala anugerah Allah tersebut untuk jalan Allah, tapi mereka telah gunakan di tempat lain. Maka Allah kata, fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tidak berguna bagi mereka apa yang mereka telah usahakan tersebut. Hanya seronok dengan dunia, ditipu oleh dunia. Falamma mana tadi Nabi falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Punca tak satu punca tadi. Punca yang Allah hukum tadi, falamma ja'ahum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kerana pada mereka, bila rasul-rasul datang pada mereka, Allah utuskan bawa keterangan-keterangan daripada kitab-kitab Al-Quran, bagi tahu mereka tentang ayat-ayat Allah, bagi tahu tentang amalan-amalan yang benar, bagi tahu tentang akidah yang benar. Orang-orang ini, orang degil ini mereka mengatakan mereka dah farihu bima indahum, mereka bergembira bima ni indahum, dengan ilmu-ilmu amalan-amalan yang lama yang ada pada mereka. Ini kena perhati ayat ini. Ayat ini begitu mendalam. Begitu detail ayat ini kena pada diri kita ni. Bila orang ajar Al-Quran ni, contoh Nabi ajar kitab Al-Quran pada orang Arab, tapi orang Arab tak nak beramal. Dia kata amalan-amalan yang dia ada tu bima indahum min ilmi, inilah ilmu. Kalau kita macam tu juga, kita ajak orang lain mengaji Quran, kita ajak orang lain pergi mengaji hadis, apa dia kata? Dia kata farihu, mereka bergembira bima indahum minal ilmi. Dia kata kami dah ada ilmu dah. Ilmu kami ini ilmu yang tepat, ilmu yang benar, ilmu untuk nenek kami, ilmu majoriti orang. Tengok, dia bergembira dengan amalan-amalan yang dia ada kononnya, sedangkan yang Nabi ajar tadi betul, tapi dia kata ilmu dia betul. Betul ayat ni tak faham kalau kita bertalaki ni. Mana farihu bima indahum minal ilmi, mereka bergembira dengan ilmu, bukan ilmu lah, bergembira dengan perasaan ke ilmu yang mereka amalkan, ilmu ternenek mereka tadi. Maka
Dunia, tapi ilmu mereka ilmu dunia. Kita kena nyatakan ilmu di sini bukan ilmu Quran, ilmu dunia semata-mata. Pasal wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'u. Maka kesan daripada ilmu mereka, ilmu yang mereka tak betul-betul daripada dalil Al-Quran tadi, maka Allah kata mereka beramal dengan ilmu yang jauh dengan Al-Quran tadi. Allah kata wa haqa bihim, meliputi mereka, mengazapi mereka, makanu bihi yastahzi'un, penuh dengan hukuman-hukuman, dengan azab apa yang mereka tolak bila orang ajar masa dunia dahulu. Kita ajar sebuah sunnah, cerita dalil-dalil yang sahih, mereka mengatakan oh tak betul ni, kita dah ada amalan-amalan lain. Jadi mereka beramal dengan amalan-amalan yang tak sahih tadi, akidah-akidah yang tak sahih tadi. Bila dia beramal dengan perkara-perkara ini, dia mengatakan inilah ilmu. Allah nak menafikan itu bukan ilmu, itu prasangka. Ilmu atas dasar kamu berprasangka dengan amalan tadi, yang kamu mengatakan indahum minal ilmi, yang kamu katakan ilmu, itu bukan ilmu. Ilmu itu aku akan tukar kepada azab yang akan menimpa kamu di atas kamu beramal dengan tidak ada dalil dan bukti. Jelas lah? Maka ayat ini betul-betul masuk ni, betul-betul kena pada diri orang yang tidak mengaji, orang yang beramal dengan tidak ada dalil dan bukti. Jadi bila mana kita tahu benda ni, bila mana tahu perkara ini tak betul berupa amalan dia ini, falamma ra'au ba'sana, maka ketika mereka melihat azab kami, di saat kamu nak mati tu, di saat aku nak tarik roh kamu wahai hamba, bila aku nak tarik roh kamu saja wahai hamba, ketika itu aku memperlihatkan azab yang akan menimpa kamu. Ketika itu semua orang mengaku dah, qalu amanna billah, mereka berkata aku dah beriman dengan Allah dah, baru aku tahu. Tengok ayat dia ni, qalu amanna billahi wahdah, aku dah beriman dengan Allah yang esa sekali dah. Aku tak nak minta dengan wali-wali keramat, aku tak nak minta dengan roh-roh nabi, aku tak nak minta dengan jin, aku tak nak minta dengan malaikat, aku tak nak dah. Aku nak minta dengan Allah semata-mata. Aku harang diri aku untuk saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ayat ni, betul-betul poin ayat terakhir ni. Qalu amanna billahi wahdah. Mereka berkata mulai hari ni pasal apa? Pasal nampak azab dah. Di saat mati tu nampak azab dah. Nampak api nak bakar dah. Amanna billahi wahdah. Kami dah beriman dengan Allah yang esa. Bukan beriman, dia lain pun dibuat beriman juga. Contoh Fir'aun bila dia tenggelam dalam laut, bila dia masuk ada lorong, Allah cantumkan laut, maka dia lemas. Allah sengaja mengampungkan mayat Fir'aun, mengampung kata, dia kata inilah kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa, kami beriman dengan Allah. Dia menjerit, dia minta macam itu. Sedangkan Allah kata orang nak mati ni semua mengadu macam ini. Dia nampak dah kesalahan-kesalahan atas dunia dahulu yang dia beramal, rupa-rupa amal yang salah, amal tak ada bukti, maka mereka menyesal ketika itu. Kenapa? Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami menolaklah apa-apa amalan yang kami amal dunia dulu yang tidak ada dari bukti, yang kami syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat tak keterima bila nyawa dikerongkong, nampak azab, kecuali untuk umat Nabi Yunus saja pengecualian. Yang lain semua nampak azab, tertutup pintu taubat. Bertaubat macam mana pun Allah tak makbul. Tapi umat Nabi Yunus dia dibenarkan. Nampak azab, dia bertaubat, Allah terima. Pasal apa? Pasal ijtihad Nabi Allah Yunus tak cukup matang. Dia baik tapi yang terbaik bagi Allah, dia tak sabar, dia keluar tinggal kaum dia, maka kaum dia tak dapat ilmu yang penuh, maka dibenarkan lagi. Kita diberi ruang yang lama dah untuk duduk dengan Al-Quran, tapi degil juga. Maka sepatutnya pintu taubat dah ditutup bila kita nyawa kita di kerongkongan, ataupun ketika mana kita dah lihat azab je dah. Ayat terakhir, falam yaku yanfa'uhum, maka iman yang mereka kata tadi, yang ni ajar apa dia? Qalu amanna billahi wahdah tadi, wa kafarna bima kunna bihi musyrikun. Kami dah beriman dengan Allah dah yang esa dah. Kami tolak semua apa yang kami amal-amal sebelum ini untuk syirik dengan Allah sebut. Allah jawab, falam yaku yanfa'uhum, maka tidak
maka tidak bermanfaat. Falam yaku yanfa'uhum, maka wahai hamba semua, dah tidak bermanfaat dah kamu nak bertaubat, kamu nak memperbetulkan amalan, kamu nak menambahkan amalan ketika di saat kematian kamu. Imanahum, iman kamu pun tak bermanfaat dah. Lamma ni apa? Lamma ra'au ba'sana, ketika kamu melihat azab di saat nak kematian kamu, aku dah tutup dah. Kamu dah tak terima iman kamu, iman yang sia-sia saja. Maka sunnatullahi, itulah sunnah Allah. Itulah sunnah Allah. Dia beri peluang kita hidup di dunia. Dia bagi akal, bagi Quran untuk kita, menumpukan Al-Quran semata-mata, tetapi kita degil juga. Maka di saat kematian kita, Allah tutup pintu taubat kita, yang ketika itu hanya keangkaran kita untuk dihukum ke dalam neraka Jahannam. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi, maka itulah azab, itulah sunnah Allah yang sungguh dia telah berlalu kepada hamba-hambanya, baru nak mati, baru menyesal. Maka ketika itu sekali lagi, wa khasira hunalika, maka rugi di hari akhirat telah zahir. Kita kena terjemah macam tu. Rugi di hari akhirat telah zahir, kerana amalan yang mereka buat dunia dulu telah bertukar kepada azab yang membakar mereka. Amalan salah, amalan tak betul yang mereka buat dunia dulu telah Allah tukar kepada azab neraka Jahannam. Maka di sini wa khasira hunalikal kafiru, maka telah zahirlah kerugian orang masa hidup dunia bila ditimpa azab pada hari akhir nanti. Kenapa? Kerana di situ baru bermula hukuman untuk dihukum selama-lamanya di dalam neraka Jahannam. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita, jemaah kita semua tak termasuk dalam orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Kita nak untung semua. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ini yang penting. Orang yang selalu berpesan-pesan dengan kebenaran, yakni kebenaran Al-Quran, dan watawasau bis sabr, hingga kita mati pun kita bersabar, terus mengaji Quran, terus sebal Al-Quran, terus beramal dengan Al-Quran. Itulah watawasau bis sabr, sabar hingga kematian menjemput kamu masih lagi meneruskan usaha-usaha nak rapat dengan Allah, nak kenal Allah, menerusi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma fikna fi dini wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi